Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah diucapkan pada mana-mana pelajar, semua pelajar yang mendapat tempat di Pusat Asasi UiTM. Dan saya ucapkan selamat datang dan selamat menjalani Minggu Destinasi Siswa sesi Ogos 2021. Okey, sekarang kita akan mendengar sedikit berkenaan taklimat daripada unit Pidai dan Kaunseling. Saya Bastian Akademi Hudari, Pegawai Psikologi di unit Pidai dan Kaunseling UiTM Selangor Kampus Tengkil. Okay, ini adalah kampus Tengkil. Sekiranya pelajar nanti akan berada dalam kampus, sekiranya berpeluang untuk hadir di kampus ini adalah itu masuk kampus Tengkil. Okey, saya akan jelaskan sedikit dahulu berkenaan dengan perkhidmatan kaunseling. Okey, perkhidmatan kaunseling ni adalah satu proses pertolongan yang profesional. Okey, yang melibatkan secara individu ataupun kelompok. Di mana kita pegawai psikologi ataupun kaunselor akan mendengar, memahami dan memberi layanan, layanan yang baik terhadap klien atau anda para pelajar dalam memahami isu yang dihadapi oleh klien ataupun pelajar. Okey, dan tugas klien atau pelajar adalah untuk memaklumkan, menceritakan ataupun memberitahu isu yang dialami, dan kita akan sama-sama lihat kaedah ataupun tindakan-tindakan yang terbaik bagi membantu untuk menguruskan isu-isu ataupun permasalahan ataupun situasi yang dihadapi oleh anda. Okay. Dan seterusnya, pegawai psikologi menerima dan menghormati klien serta membina hubungan kemanusiaan yang positif. Okay, kaunseling ni perlu diingat, kaunseling ni bukan satu proses pemberian nasihat. Okay. Kaunselor, pegawai psikologi tidak memberi nasihat apa-apa secara terus, secara direct pada klien, dan kita akan cuba melihat apa yang berlaku adalah satu perkhidmatan kita melihat kepada proses ataupun kaedah yang mana mencari ataupun membolehkan klien melihat jalan-jalan yang terbaik ataupun alternatif yang terbaik bagi dia bagi menyelesaikan isu ataupun permasalahan yang dihadapi tersebut. Apa yang berbeza dengan kaunseling ataupun kawan-kawan anda memberi nasihat, pandangan dan sebagainya adalah di mana kaunseling terikat pada prinsip kerahsiaan. Okay. Secara semua rekod urusan-urusan antara kaunselor dan klien adalah terlibat dalam satu etika kerahsiaan. Di mana kami kaunselor ni menggunakan peraturan kaunselor, kelakuan dan tata tertib 1999 dan juga Akta Kaunselor 1998. Okey, izinkan saya kenalkan di Pusat Asasi UiTM Kampus Tengkil ni ada dua orang pegawai psikologi. Berikut adalah Puan Malizawati Muhammad, pegawai psikologi kanan. Di sini saya berikan sedikit latar belakang pendidikan beliau, sedikit gambaran kepakaran beliau, dan itu adalah nombor kontak number dan juga email lah untuk dihubungi. Dan ini adalah saya, sama juga Bastian Akademi Hudari, saya pegawai psikologi, dan latar belakang pendidikan, kemahiran, kepakaran, email dan juga kontak number untuk dihubungi. Okey, izinkan saya memaklumkan berkenaan dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh unit kerja dan kaunseling Pusat Asasi UiTM Kampus Tengkil. Okey, secara asasnya unit kerja kaunseling sudah tentulah menawarkan perkhidmatan kaunseling. Okey, sesi kaunseling yang ditawarkan adalah seperti sesi kaunseling individu. Individu dia melibatkan seorang klien dan seorang kaunselor. Kelompok. Untuk sesi kaunseling kelompok ni dia melibatkan lebih daripada 2 orang klien lah. Ada 5 hingga ke 8 orang lah. Dan kelompok ni juga tidak boleh terlalu besar lah. Tak boleh sampai ke 15 ke 20 orang sebab dia akan melibatkan masa satu lagi penglibatan. Penglibatan bila masing-masing tentang isu, mungkin ada certain klien yang akan
ketinggalan ataupun isu dia tak timbul. Jadi kita kekalkan bilangan kelompok ni tidak terlalu besar lah. Dalam lingkuran 5 ke 8 orang tu sudah maksimum. Okey, untuk yang sesi yang pada awal tadi, sesi individu dan kelompok tu dijalankan secara bersemuka lah, face to face. Tapi memandangkan dengan keadaan pandemik yang berlaku sekarang, mungkin kita akan fokus. Sekarang kita fokus pada sesi kaunseling secara maya. Okey, sama ada telefon, panggilan video, WhatsApp dan sebagainya lah. Chatting, SMS, message ke DM dan sebagainya. So, ini adalah core business unit kerjaya counselling, dan ini adalah kaedah-kaedah di mana sesi counselling itu boleh dijalankan. Okey, selain daripada sesi counselling, kami juga menjalankan sesi bimbingan dan juga konsultansi. Okey, sesi bimbingan dan konsultansi ini berbeza dengan sesi counselling lah, sebab bimbingan dan konsultansi ini memberi pandangan, nasihat yang secara ringkas, dan tidak mengambil terlalu lama lah untuk diselesaikan ataupun untuk diuruskan. Selanjutnya adalah ujian-ujian personality ataupun inventory diri. Mana para pelajar boleh hadir sendiri ataupun boleh meminta daripada kami untuk menjawab sedikit inventory yang kami ada yang ada dalam simpanan kami. Antaranya disenaraikan di sini adalah inventory personality sidik, inventory minat kerjaya, inventory gaya belajar, DAS 21 dan sebagainya lah. Ada beberapa, ada banyak lagi inventory yang boleh diambil. Yang boleh diambil dan digunakan oleh pelajar untuk mengenali dan memahami dengan lebih lanjut lah kelemahan-kelemahan, kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri anda. Mungkin anda tahu anda ni introvert ke extrovert kan, anda ni boleh bekerja dalam kumpulan ataupun seorang yang berkemahiran dalam visual, untuk auditory, kinesthetik, dan sebagainya. Selain daripada itu juga, unit kerjaya dan kaunseling juga menganjurkan program-program, ceramah kerjaya ataupun ceramah motivasi diri, slot perkongsian kepakaran bersama dengan industri leader lah. Mungkin kita akan panggil beberapa pakar daripada industri yang boleh berkongsi berkenaan dengan pengalaman mereka di bidang kerjaya ataupun di bidang pengajian yang berikutnya. Itu adalah antara perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh unit kerjaya dan kaunseling. Selain daripada sesi kaunseling adalah sesi program-program yang ditawarkan. Okey, kita lihat sedikit soalan lazim yang biasa ditanya tentang kaunseling lah. Terutamanya perkhidmatan kaunseling lah, seperti yang dinyatakan ni. Okey, apa beza antara kaunseling dan nasihat? Kaunseling ni seperti dinyatakan pada awal tadi adalah satu proses. Proses yang melibatkan seorang kaunselor yang terlatih. Sesi kaunseling melibatkan kaunselor dan klien. Kaunselor dan klien. Mana kaunselor ni dia seorang yang terlatih, yang memiliki kepakaran dan bidang pengetahuan yang khusus lah. Dalam kes ini adalah bidang kaunseling lah. Kaunselor tu mestilah memiliki pengetahuan dalam bidang kaunseling. Manakala kalau sesi nasihat ni dia melibatkan individu yang tidak terlatih dalam bidang tersebut lah. Mungkin dia ada pengetahuan dalam bidang tersebut, tapi proses-proses yang digunakannya mungkin berbeza daripada proses kaunseling. Sebab proses kaunseling ni dia ada permulaan, penerokaan, bina hubungan, kita ada rumusan dan juga proses yang berlangsung yang lebih lanjut lah, lebih detail. Apa jenis-jenis permasalahan yang boleh dibincangkan dalam sesi kaunseling? Permasalahan yang boleh dibincangkan adalah semua sekali. Semua perkara boleh dibincangkan, semua perkara boleh diutarakan kepada kaunselor anda. Dan setiap perkara yang dibangkitkan oleh anda akan disimpan, akan dirahsiakan. Dia tidak dihebahkan pada mana-mana pihak, tidak dihebahkan pada mana-mana individu. Siapa yang boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling? Semua pelajar, semua warga di Pusat Asasi UiTM. Di Pusat Asasi UiTM Kampus Tengkin ni lah.
dia terbuka kepada semua sekali. Mana-mana yang ingin mendapatkan maklumat, mana-mana pelajar yang ingin mendapatkan perkhidmatan kami, dia adalah terbuka pada semua. Okey, bagaimana cara untuk membuat temujanji dengan kaunselor? Okey, semua boleh buat temujanji appointment dengan kaunselor melalui website counseling2u.utm.edu.my ataupun telefon di nombor telefon yang tidak berikan pada awal tadi, ataupun boleh walk-in sekiranya pelajar-pelajar sudah berada dalam kampus lah, boleh hadir sendiri ke unit kerja dan kaunseling bahagian hal pelajar asasi UiTM. Kalau nak tahu bangunan kami, kalau hadir ke kampus, bangunan yang pentadbiran yang pertama anda nampak bila masuk ke dalam kampus nanti. Okey, adakah perkara yang dibincangkan semasa sesi kaunseling akan dihibahkan pada orang lain? Okey, tidak. Seperti yang tadi, kami kaunselor terlibat dengan Akta Kaunselor 1998 dan juga kelakuan data tertib kaunselor 1999. So, tiada satu pihak pun akan mengetahui isu yang anda bincangkan dengan kami, kecuali anda sendiri yang menceritakan perkara tersebut. Okey, saya akan kongsikan sedikit berkenaan dengan isu-isu yang dihadapi oleh para pelajar sebelum ni lah, dan isu-isu yang sebelum ni, sini atau sebelum ni, ataupun pelajar asasi yang dihadapi oleh mereka. Okey, yang pertama sudah tentulah isu akademik. Okey, dengan sistem ataupun pendekatan yang berbeza, berbanding sewaktu di sekolah dahulu. Okey, sudah gunakan sistem CGPA dan sebagainya lah. Okey, walaupun demikian, kaedah pembelajaran tu tetap sama. Mana melibatkan mesyarah. Kalau untuk sekolah dulu kamu guru bersama dengan cikgu kan. Tapi kat sini melibatkan mesyarah dan sesi penyampaian ilmu tu tetap berlaku. Jadinya bagaimana kamu sekarang ni bila dalam level pengajian tinggi, dia memerlukan penglibatan diri kamu dan juga usaha daripada para pelajar sendiri. So pastikan anda mengikuti langkah-langkah yang betul, mencari kaedah-kaedah yang paling bersesuaian untuk anda. Okey. Berkenaan dengan fasiliti, kemudahan, internet, gadget, peralatan dan sebagainya. Kerana ini adalah isu dengan terutamanya dalam zaman ODL sekarang. Okey, zaman ODL sekarang, sama ada akses kamu kepada internet, peralatan kamu tidak mencukupi, mungkin tidak cukup kapasiti dan sebagainya, memori dan sebagainya. So pastikan anda memiliki capaian yang baik, cari tempat yang boleh memberi liputan yang konsisten dan sebagainya. Okey, selanjutnya kewangan. Kewangan ni mungkin tidak jadi isu, sebabnya para pelajar yang layak akan mendapat bantuan kewangan daripada KPT. So saya rasa mungkin kamu sudah dengar ataupun akan dengar taklimat bantuan kewangan oleh bahagian hal pelajar lah. So boleh ambil maklum dari situ. Selain daripada itu, terdapat juga unit-unit lain yang menawarkan bantuan kewangan seperti unit hal Islam, dia ada bantuan zakat dan sebagainya. ICP juga ada tabung mahabah lah yang boleh kamu mohon. So pastikan kamu dengar taklimat kewangan tu lah. Okey, lain-lain isu rakan sebilik ataupun serumah ni terjadi sekiranya pelajar berada dalam kampus lah. Sekiranya pengalaman baru, terutamanya mereka yang baru meninggalkan rumah lah, tiada pengalaman dalam kehidupan cara berasrama dan sebagainya lah. So, sudah tentu satu pengalaman yang berbeza lah. So pastikan anda cuba berfikir terbuka untuk mengalami ataupun mendalami pengalaman baru lah untuk penerimaan. Okey, isu keluarga, perhubungan. Okay, sekarang zaman ODL, sebab kita berjauhan dengan bukan semestinya keluarga, tapi dengan rakan-rakan sekitar ataupun dengan syarah kamu nanti kan. Jadi penjarakan tu sudah tentulah berlaku, tetapi perhubungan untuk sama-sama lebih rapat, lebih baik, mungkin agak sukar sikit. Jadi cuba cari kaedah yang boleh membantu anda. Okey, ini adalah ODL, open distance learning lah. Okey, perubahan gaya belajar, pengajar dan juga berbeza.
inovasi, setiap hari ke mungkin setiap bulan kita akan dengar satu pendekatan-pendekatan baru, inovasi-inovasi yang baru yang mungkin boleh ditawarkan, yang ada ditawarkan. So cari cari kaedah gaya yang paling bersesuaian dan memberi manfaat kepada anda. Okey, selain itu juga adalah berkenaan dengan kerjaya. Okey, perlu diingat bila pelajar masuk asas ini, kamu ada masa banyak dua semester untuk pengajian kamu di asas ini. So pastikan kamu dalam tempoh ini kamu boleh mungkin buat sedikit sedikit kajian tentang bidang-bidang kerja yang boleh kamu ceburi. Okay, sekiranya kamu masuk bidang masuk asasi engineering, dia tak semestinya kamu menyambung ke peringkat kejuruteraan. Okay, sama juga kamu masuk law, bukan mesti kamu masuk dalam bidang undang-undang, ataupun kamu boleh masuk ke bidang sains polisi, sains politik, sains sosial dan sebagainya. Begitu juga dengan asasi sains dan asasi test lah. So jangan hadkan kamu punya pandangan tu atau view kamu pada bidang yang kamu secara direct saja. Dia cuba luaskan kamu punya skop, dan jika ada perkara yang kamu tak tahu ataupun nak tahu lebih lanjut, boleh berhubung dengan kami lah, pengajar kaunselor di pusat asasi ni lah. Okay, sebenarnya adalah berkenaan dengan masalah kesihatan mental lah. Sebab perkara ni walaupun baru-baru mungkin dalam 2-3 tahun ni baru mendapat perhatian daripada masyarakat, tapi dia satu isu yang telah lama berlangsung lah. Tapi cuma sekarang ni lebih kerap berlaku dengan situasi pandemik. So kita boleh nampak dia punya keluasan. Okay, dia memberi kesan kepada semua lapisan masyarakat lah. Okay, semua lapisan masyarakat. Bukan semestinya kepada pelajar saja, mungkin kepada ibu bapa, mungkin juga kepada adik-adik anda, mungkin waktu kanak-kanak di sekolah ataupun keluarga. Okay, dari keluarga. Okay. Dan dia melibatkan banyak lapisan pihak. Tapi kita fokus pada pelajar ni, so pastikan anda bebas daripada perkara-perkara yang boleh membebankan anda, boleh memberi tekanan kepada anda. Amalkan gaya hidup yang sihat. Okay. Amalkan penjagaan diri, dan juga sekiranya berupaya boleh mencari ataupun mendapatkan bantuan yang pakar. Okay. Untuk pakar. Untuk kesihatan mental ni, dia adalah di bawah sekretari lah di hospital. Ada beberapa NGO ataupun badan-badan kerajaan yang boleh menawarkan perkhidmatan. Tapi untuk pemakluman awal ataupun untuk pengetahuan awal, okay, anda juga boleh merujuk pada kami lah di media kaunseling. Okay, saya akan kongsikan sedikit berkenaan dengan yang website yang saya nyatakan pada awal tadi untuk membuat temujanji adalah melalui counseling2u.utm.edu.my. Okay, ini adalah website dia. Website ni kamu boleh masuk dan kamu akan register. Dan sekarang saya akan tunjuk, kamu boleh explore sendiri nanti untuk bagaimana kaedah untuk menggunakan sistem ni lah. Tapi saya akan tunjukkan dua kaedah pertama. Yang pertama adalah untuk mendaftar, dan kedua adalah untuk bagaimana nak buat appointment. Okay, ini adalah kaedah untuk mendaftar lah. Kita belajar lah bagi anda. Okay, buka website dia. Okay, bila anda dah buka website, cuba tengok di sudut belah kanan, untuk register ataupun daftar. Okay. Pilih member type dan pastikan anda memilih member sebagai pelajar, student. Okay, seterusnya masukkan nombor ID dan cari nombor ID anda, dan bila dah keluar nombor ID tu, dia dah keluar butiran anda, detail anda. So seterusnya adalah untuk membuat password. Okay, anda boleh buat password, okay, create account, dan bila berjaya anda boleh login pada website tersebut. Itu adalah cara untuk daftar di counseling2u.utm.edu.my. Okay, sebenarnya ini adalah kaedah untuk membuat temujanji. Okay. Bila dah daftar, anda boleh login. Okay, anda boleh login dalam akaun anda. Okay, seterusnya password dan sebagainya lah. Okay. Klik pada sebelah kiri itu, okay, pada paparan dashboard tu ada klik counseling, new registration. Okay, di sebelah kiri, baca regulation status.
Okey, tanda setuju dan proceed. Okey, sebenarnya pilih tarikh dan masa. Dia ada tarikh dan masa yang terbuka lah untuk anda boleh kaunselor. Okey, sebenarnya pilih problem, pilih kaunselor anda. Di sini di pusat asasi ada dua lah seperti saya nyatakan tadi, Puan Melitawati dan saya sendiri. Okey, pilih problem dan isi nombor telefon dan sebagainya, submit. Okey, dan step keempat ni anda hendaklah melengkapkan borang inform consent ataupun persetujuan termaklum. Okey, bila anda dah klik send setuju tu, so safety counselling anda telah ditetapkan, so anda boleh meneruskan pada tarikh dan masa yang telah dipilih. Okey, ini adalah waktu operasi pejabat lah, waktu operasi pejabat untuk unit kerja dan counselling lah. Okey, untuk terutamanya untuk kes-kes walk-in lah, sekiranya anda nak hadir secara terus, lah Isnin Khamis 8 hingga 1 dan petang 2 hingga 5 lah. Okey, mereka Jumaat ada seperti nyatakan 8 hingga 12 suku dan petang 2.45 hingga ke 5 petang. Okey, untuk yang biasalah Sabtu Ahad dan cuti umum kita akan tutup. Okey, saya sudah habis. Okey, habis taklimat daripada unit kerja dan kaunseling. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang sudi mendengar. Tahniah saya ucapkan sekali lagi kepada semua pelajar yang berjaya. Okey, yang berjaya mendapatkan tempat di pusat asasi UiTM Capital Skill ini. InsyaAllah, okey, anda boleh, okey, anda akan berjaya untuk menyambung, okey, menyambung ke peringkat pengajian ijazah dalam mana-mana bidang. Okey, ya, dalam mana-mana bidang yang anda inginkan dan anda ingin sampai lah. Okey. Untuk barang soalan nanti mungkin sekarang tak boleh tanya soalan kan. Tapi untuk akan datang anda boleh berhubungan dengan ataupun menghubungi Puan Melitawati. Saya dah sertakan kontak nombor di situ dan email, dan juga saya sendiri Baca Effendi Binodari. Okey, saya ada begitu ya, saya berikan kontak nombor dan email untuk dihubungi. Okey, saya rasa sekian daripada kami di unit kerja dan kaunseling Pusat Asasi UiTM Johor Bahru Kampus Bukit. Sekian saja.